Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Encik Muhammad Fawis bin Bakri dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya Muhammad Syazwan bin Rosli yang bernombor metrik D2021 1101230. Berdiri pokok kerana batangnya, berdiri bangunan kerana tiangnya. Tetapi berdirinya saya pada hari ini yang mulia ini tidak lain tidak bukan untuk menghujahkan tajuk pembentangan saya, iaitu isu pencemaran alam sekitar. Hadirin sekalian, sebelum saya mempertengahkan lagi tentang isu ini, sebaiknya saya akan menerangkan apa yang dimaksudkan dengan pencemaran alam sekitar. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka mengatakan bahawa pencemaran adalah suatu perbuatan yang mencemarkan atau mengotorkan alam. Kemudian, alam sekitar secara khususnya merujuk kepada fenomena fizikal yang melingkungi suatu organisma di muka bumi. Fenomena fizikal ini termasuk juga fenomena yang berkait dengan iklim dan cuaca. Dalam usaha mengejar kemodenan sesebuah negara dan meningkatkan taraf hidup penduduk, kegiatan ekonomi dan projek-projek pembangunan, sesebuah negara itu tidak dapat dielakkan. Manusia sering mengabaikan masalah-masalah alam sekitar yang timbul akibat pelaksanaan aktiviti ekonomi dan projek-projek pembangunan. Tidak dinafikan bahawa pembangunan adalah amat penting untuk kemajuan sesebuah negara. Namun, pembangunan yang tidak diseimbangkan dengan kemampuan alam sekitar sudah semestinya akan menyebabkan timbulnya pelbagai isu berkenaan kualiti alam sekitar yang semakin merosot. Persoalannya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran alam sekitar ini terus berleluasa? Hadirin dikasihi sekalian, punca utama dalam berlakunya pencemaran alam sekitar ini adalah daripada sikap yang tidak bertanggungjawab individu maupun sesebuah organisasi dalam pencemaran. Sebagai contoh, aktiviti ekonomi seperti pembukaan kawasan perumahan dan perindustrian yang baru diperlukan, tetapi ekosistem sesebuah kawasan tersebut perlu dipelihara. Penebangan hutan dan penerahan bukit tanpa ada tindakan pemeliharaan seperti penanaman pokok semula yang telah menyebabkan flora dan fauna kehilangan habitat mereka. Hal ini menyebabkan berlakunya bencana seperti tanah runtuh dan banjir kilat kerana ketiadaan pokok-pokok yang selama ini menjadi tunjang utama kekuatan tanah di kawasan tersebut. Seterusnya, pencemaran juga berpunca daripada pembuangan sampah sarap. Terdapat sebilangan masyarakat yang membuang sampah merata-rata, terutama sekali penduduk yang tinggal di kawasan perumahan rakyat, rumah pangsa dan rumah-rumah setinggan. Sikap ini akan menyebabkan pencemaran alam sekitar akan terus berlaku. Kebanyakan mereka tidak suka membuang sampah di tempat yang telah disediakan oleh pihak pemaju. Ini akan mendatangkan kesan terhadap berlakunya pencemaran udara, di mana bau-bau busuk daripada sampah sarap tersebut akan membuat penduduk sekeliling berasa tidak senang dengan kehadiran bau tersebut. Kemudian, pencemaran alam sekitar juga boleh berlaku daripada sikap individu yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan pembakaran terbuka dan pelepasan bahan bakar daripada kilang-kilang perindustrian. Gas-gas karbon dioksida yang dilepaskan ke udara tanpa ada penapisan oleh aktiviti-aktiviti yang tidak bertanggungjawab itu akan menyebabkan indeks udara berada pada tahap yang membimbangkan bagi kesihatan bumi masa kini dan mengakibatkan lapisan ozon semakin nipis. Dalam masa yang sama juga, pembuangan sisa toksik adalah menyebabkan pencemaran alam sekitar. Pihak yang tidak bertanggungjawab seperti kilang-kilang perindustrian memilih jalan singkat dalam kerja pelupusan sisa toksik, iaitu dengan cara membuang di merata tempat bagi mengurangkan kos pembuangan sisa toksik, iaitu dengan membuang ke dalam sungai atau laut yang berdekatan. Ini akan menyebabkan pencemaran air menjadi semakin teruk, di mana ia akan menjejaskan alam sekitar dan menyebabkan terjejasnya terhadap kehidupan laut atau kesihatan manusia apabila makan hasil tangkapan daripada sungai atau laut tersebut. Hadirin hadirat sekalian, pepatah Melayu ada mengatakan, tiada penyakit yang tiada pengenawarnya.
Oleh itu, terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar ini. Antaranya ialah melalui pendidikan alam sekitar yang boleh diterapkan kepada para pelajar sejak di bangku sekolah lagi. Hal ini kerana pendidikan alam sekitar merentasi kurikulum di institusi pendidikan. Para pelajar seharusnya diterapkan dengan nilai menghargai dan menjaga alam sekitar dengan baik dan penuh kasih sayang. Pendidikan alam sekitar juga boleh diberikan dengan cara mengajar generasi muda tentang cara menjaga alam sekitar melalui langkah-langkah seperti kita semula, guna semula dan sebagainya. Seterusnya, langkah untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar juga boleh melalui amalan harian di rumah. Setiap anggota keluarga perlu bertanggungjawab dalam memastikan agar amalan harian yang dilakukan tidak membawa kesan terhadap alam sekitar. Sebagai contoh, amalan yang boleh dilakukan oleh anggota keluarga untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar ini ialah dengan tidak membuang sampah di merata-rata tempat dan tidak melakukan pembakaran terbuka yang mampu mencemarkan udara. Dalam hal ini, ibu bapa perlu menjadi teladan yang baik terhadap anak-anak. Maka anak-anak boleh terpengaruh dan terikut-ikut dengan sikap yang mulia daripada ibu bapa itu. Di samping itu, kempen juga boleh diadakan bagi mengatasi masalah pencemaran alam sekitar ini. Melalui kempen yang disediakan boleh disalurkan kepada masyarakat umum melalui dua cara, iaitu media massa bercetak ataupun media massa elektronik. Dengan melalui media massa bercetak, artikel dan rencana mengenai cara mengatasi pencemaran alam sekitar harus disediakan untuk memudahkan pembaca mengetahui langkah terbaik untuk menguruskan alam sekitar. Kemudian melalui media massa elektronik pula, iklan tentang penjagaan dan langkah mengatasi pencemaran alam sekitar boleh disiarkan melalui internet, televisyen, media sosial dan sebagainya. Dengan adanya iklan-iklan yang dihasilkan haruslah lebih menarik dan kreatif untuk memberi kesedaran kepada masyarakat umum. Seperti yang kita ketahui, media massa memainkan peranan yang penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna. Oleh itu, dengan adanya pendedahan media massa tentang isu pencemaran alam sekitar, masyarakat akan lebih peka terhadap menangani masalah pencemaran ini. Secara kesimpulannya, masalah pencemaran alam sekitar di negara kita haruslah ditangani dengan segera, dan usaha ini memerlukan kerjasama antara semua pihak, tidak kiralah tua atau muda. Kita haruslah menjaganya dengan penuh tanggungjawab kerana alam sekitar ini tidak sepatutnya dikorbankan dalam pemodenan dan pembangunan bagi sesebuah negara. Alam sekitar yang terpelihara dan dijaga dengan baik mampu menjadikan hidup kita di atas muka bumi ini akan terus lebih sihat dan selesa. Mudah-mudahan generasi akan datang mampu menikmati keindahan dan kelestarian alam sekitar yang dianugerahkan kepada manusia. Oleh itu, pergi ke kota bersama teman. Kota Melaka tempat pilihan. Menjaga alam jadi amalan agar tidak berlaku pencemaran. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.